Selamat sejahtera kepada semua pelajar di Magnetis. Dalam sesi PDBR Sains bilangan 15 hari ini, masuklah subtopik yang baharu iaitu 42 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita rujuk kepada Raja 49. Yang pertama ialah suhu bahan tindak balas. 2. Kehadiran mangkin. 3. Kepekatan bahan tindak balas. 4. Tekanan di mana dia hanya melibatkan tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Dan kelima ialah saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal. Sekarang kita lihat bagaimana setiap faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas ataupun apakah hubungan antara faktor dengan kadar tindak balas. Ingat semula, definisi kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Apabila kadar tindak balas meningkat, tindak balas itu berlaku dengan cepat dan menggunakan masa yang singkat untuk menghasilkan atau membentuk hasil tindak balas. Yang pertama, faktor suhu. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. 2. Apabila mangkin digunakan dalam sesuatu tindak balas, kadar tindak balas tersebut meningkat. 3. Apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. 4. Apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas meningkat. 5. Apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, maksudnya guna saiz yang kecil, kadar tindak balas meningkat. Buku teks 134, selain faktor suhu, tekanan, saiz dan juga kehadiran mangkin, tekanan pun mempengaruhi kadar tindak balas. Dan faktor ini hanya bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. So ini ialah faktor tekanan gas. Bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan meningkat. Apabila tekanan gas meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Seterusnya, saya nak pergi kepada soal eksperimen wajib 6. Pelajar boleh rujuk kepada buku teks lah untuk jawab eksperimen wajib 6 hingga 9 dalam buku SPS. Eksperimen wajib 6, tajuk kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Tujuan adalah satu pernyataan lah. Dia ada format untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi sebelum anda buat tujuan, pernyataan masalah atau hipotesis, anda kena jawab pemboleh ubah dahulu. Cari PN, PB dan PD dulu. Daripada tajuknya, kita boleh tahu bahawa suhu merupakan PM. Kadar tindak balas ialah PB.
dalam eksperimen ini, kita jawab bahan dan radas dulu. Bahan untuk eksperimen wajib 6. Sama-sama kita buat kamu rujuk ke teks larutan natrium thiosulfat 0,2 mol per diam padu. Asid sulfurik 1 mol per diam padu. Kertas putih dengan tanda X di bahagian tengah. Nampak gambar raja 4.10 tu. Inilah bahan yang diperlukan untuk eksperimen 6 ini. Kedua-dua larutan natrium thiosulfat dan asid sulfurik merupakan bahan tindak balas. Radas yang diperlukan ialah kelalangkon 250 cm padu, silinder penyukat 50 cm padu, dan silinder penyukat 10 cm padu, lebih kecil, jam randik, termometer, penunung Bunsen, tunggu kaki 3 dan kasa dawai. Kelalangkon ni silinder penyukat 50 untuk ukur larutan yang mempunyai isi padu yang lebih banyak. Dan silinder penyukat 10 cm padu untuk mengukur isi padu larutan asid sulfurik. Di mana yang perlu 5 cm padu sahaja. Jam randik untuk berekodkan masa yang diambil untuk tanda X hilang dari pandangan. Termometer untuk mengukur suhu lah. Apabila nak kamu nak mengulangi eksperimen ini pada suhu yang berlainan, mula-mula buat pada suhu bilik. Kemudian pada 35 dan 40, 45, 50 darjah Celsius. Maksudnya buat 5 kali lah. Rujuk jadual keputusan teks 127 itu. Ni tunggu kaki 3 lah ni. Dan di atasnya letak kasa dawai baru letak kelangkon. So bahan dan radas ini kamu lihat gambar raja dah boleh faham. Seterusnya kita baca prosedur. Baru kita pergi kepada tujuan nanti. Pertama, dengan menggunakan pensel, tandakan X pada sehelai kertas putih. Kedua, dengan menggunakan silinder penyukat 50 ml, sukat dan tuangkan 50 cm padu larutan natrium thiosulfat 0.2 mol per diam padu ke dalam kelalangkon yang diletakkan di atas kertas putih yang bertanda X. Gambar raja ni lah. Larutan natrium thiosulfat adalah larutan yang tidak berwarna. Dia sejenis larutan garam. Lepas tu, guna termometer untuk mengukur suhu untuk mengambil suhu larutan natrium thiosulfat dan rekodkan suhu itu. Kerana kamu nak tahu apakah suhu bilik itu, berapa darjah Celsius pada suhu bilik. Kali pertama kamu buat eksperimen ini adalah pada suhu bilik tanpa pemanasan. Kali kedua hingga kelima baru guna pemanasan. Seperti yang pada raja sebelah kiri ini. Langkah keempat, dengan menggunakan silinder penyukat 10 ml, ml ialah cm padu. Sukat 5 cm padu asid sulfurik 1 mol per diam padu dengan segera
tuangkan asid sulfrik ini ke dalam kelangkon yang mengandungi 50 cm padu larutan natrium thiosulfat. Okay. Ini untuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima. Kena tuang dengan cepat. Dengan segera maksud dengan cepat. Dengan segera tuang asid sulfrik ke dalam kelangkon yang mengandungi 50 cm padu larutan natrium thiosulfat dan goncang. Kena goncang. Kamu naik sekolah, kamu akan buat semua eksperimen wajib ni ya. Ada 10. Saya 10 dalam KSSM sains tingkatan 5. Goncangkan kelangkon. Goncang maksudnya swirl. Goncang dalam bentuk, you pusing dalam bentuk bulatan yang sekata. Jangan mengocaknya. Okay? Kamu kena goncang dalam bentuk bulatan dan dengan kadar yang sekata. Okay? Dengan kelajuan yang sama setiap kali kamu buat eksperimen. Okay? Ataupun kamu menggoncang campuran dalam kelangkon itu. Tak boleh kata bila jalankan pada suhu bilik, first you goncang dengan rancak laju, boleh. Kemudian bila pada suhu 35 dan you goncang dengan lambat sikit. Nanti keputusan akan terpengaruh. Nanti tak tepat. Okay. Jadi kadar kelajuan menggoncang campuran kelang itu haruslah sama setiap kali. Kemudian baru mulakan jam randik. Perhatikan pembentukan bendakan kuning sulfur pada bahagian atas kelangkon. Maksudnya pada dasar kelangkon itu akan terbentuklah bendakan kuning sulfur. Kuning ini ialah kuning pucat lah. Dan kemudian lepas perhatikan PB surat ini kamu kena rekodkannya. Rekod masa apabila tanda X pada kertas putih mula tidak kelihatan. Ini ialah PB yang tersurat. Masa untuk tanda X tidak kelihatan. Masa yang diambil oleh tanda X tidak kelihatan. Tulis semula. Masa yang diambil untuk masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Tujuh, ulang langkah 1 hingga 6 dengan meninggikan suhu larutan natrium thiosulfat sebanyak 5 darjah Celsius setiap kali. Rujuk jadual keputusan. So kali kedua pada 35 darjah Celsius, kali ketiga 40, keempat 45 darjah Celsius, kali kelima 50 darjah Celsius.
Kemudian plotkan dua graf. A, plotkan graf suhu melawan masa. B, graf suhu melawan 1 per masa. Cara nak tulis langkah-langkah ialah kamu tukarkan ayat-ayat prosedur ini kepada ayat pasif. Okay, cikgu nak terangkan tentang tindak balas yang berlaku antara larutan natrium thiosulfat dengan asid sulfat cair ini. Saya tulis dalam bentuk persamaan perkataan di sini. Natrium thiosulfat bertindak balas dengan asid sulfik akan menghasilkan atau membentuk, dua-dua ini ialah bahan tindak balas. Selepas anak-anak ini ialah hasil tindak balas. Okay, hasil tindak balas ialah natrium sulfat. Natrium sulfat dalam bentuk larutan. Tambah sulfur dioksida. Gas lah. Gas sulfur dioksida. Tambah bendakan sulfur dan kejap Cikgu nak tulis dalam bentuk formula kimia, persamaan kimia, baru saya boleh nampak dengan jelas. Okay, formula natrium thiosulfat ialah Na2S2O4 dari O3. Tambah dengan asid sulfik. Okay, hasilnya natrium sulfat tambah gas sulfur dioksida. Sulfur. Okey, tinggal H2 ni ialah air. H2O SO2. Okey, dah seimbang. Ini hasilnya, so saya tulis balik ini persamaan kimia ini dalam bentuk persamaan perkataan. Dan air. Jadi, bila kamu goncangkan campuran itu, goncangkan kelangkon, mungkin kamu rasalah ada gas yang berbau sengit. Itu ialah gas sulfur dioksida. Okay. Dan sulfur ialah mendakan kuning. Tak kuning sangatlah, dia hanya kuning muda atau kuning pucat saja. Okay, sekarang you faham tindak balas ini. Okay. Okay, kita balik kepada tujuan. Ini dulu. PM. PB. PD. Okay, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Atas sudah ada kan? Ini faktor apa? Ingat, faktor itu ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, suhu. Dan suhu apa? Suhu ini merujuk kepada suhu asid sulfik ke suhu lautan natrium thiosulfat. Jadi kamu kena tengok balik prosedur. Apakah yang kamu panaskan nanti bila you ulangi eksperimen? Okay, untuk kali kedua hingga kelima. Okay. Jadi itu ialah suhu
Larutan natrium tiosulfat. Suhu lautan natrium tiosulfat ini akan mempengaruhi kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat. Pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat ini boleh diukur dengan menggunakan pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Iaitu masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Kerana pembentukan mendakan sulfur atau mendakan kuning itu akan menutupi tanda X itu. Lama-lama dia akan tak kelihatan. Dan kamu kena berhentikan jam landik dan rekodkan masa. Itu. Yang dimalahkan ialah kepekatan dan isi padu lautan natrium tiosulfat dan kepekatan dan isi padu larutan asid sulfate. Dan saiz kelalang kon. Jadi ada 3 pemboleh ubah yang dimalahkan. Ada 3. Tahu tak kenapa saiz kelalang kon perlu dimalahkan? Okey. Sekiranya saiz kelangkon tidak dimalahkan, dia akan mempengaruhi masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, fikirkan sini ada 2 jenis saiz kelangkon. Ini yang macam ni. You tengok luas permukaan dasarnya. Ni kalau besar lagi, mana satu dasar mempunyai luas permukaan yang lebih besar? Yang besar punya ini kan. Maka yang ini yang akan memerlukan luas apabila luas permukaan tapak kelelangkon bertambah, maksudnya you guna saiz kelangkon yang lebih besar. Maksud kamu tidak selaraskan. Okey? Tak boleh. Jadi di sini kita dah tetapkan ni. Saiz kelangkon kita mesti guna yang 250. Jangan bagi campur guna yang 500, ada yang 50, siang padu, ada 150. Okey, tak boleh Okey. Contohlah, ini yang 500 punya. Ini 250 punya. Kalau you guna yang tak sama, yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, saya kata yang lebih besar, sebagai contoh. Apabila luas permukaan tapak kelangkon bertambah, maka masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan akan apa? Akan bertambah juga. Kerana ia memerlukan lebih banyak kuantiti mendakan kuning. Tahu? Dia lebih memerlukan lebih banyak kuantiti sulfur untuk menutupi tanda X tersebut. Okey? Maka kita mesti malahkan saiz kelelangkon.
Okay, tujuan untuk mengkaji hubungan antara atau untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Di sini PB biasanya kita guna PB yang tersirat. Untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Biasa dalam tujuan PB ini ya, PB tersirat. Kalau you tulis PB tersurat untuk mengaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan, boleh tak? Actually boleh lah, tapi lazimnya di tujuan PB ialah PB yang tersirat. Tapi bila dalam menyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas itu ialah yang boleh diperhatikan dan diukur. Itu PB tersurat. Okey, pernyataan masalah. Bagaimanakah ataupun apakah pun boleh. Kalau guna apakah ya, apakah hubungan antara? Apakah hubungan antara atau apakah kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas? Kalau guna bagaimanakah, ya bagaimanakah suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Apakah hubungan antara suhu bahan tindak balas dengan kadar tindak balas? Pernyataan masalah ialah satu soalan. Jadi akhirilah dengan bubukan tanda soal. Hipotesis ialah soal pernyataan yang dapat menjawabkan pernyataan masalah. Okay, ia dalam bentuk apabila maka. Apabila PM maka PB. Okay. Apabila suhu bahan tindak balas apabila suhu bahan tindak balas lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi. Kalau guna buku teks punya betul juga semakin-semakin, okay? Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Yang penting mesti letak PB di depan. Okay? Letak PB di depan. Sorry, letak pemboleh ubah dimanipulasikan di depan. Ini ialah PM, kadar tindak balas ialah PB. Jangan keliru, okay? Penjadualan data, kamu ikut buku teksnya, you buatlah jadual ini. Mula dengan apa?
Apa yang perlu kamu catatkan lah. Ha? Atas ini, suhu ini ialah apa? Atas ini ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. This is PM. Masa ialah PB. PM itu perlu dinyatakan berapa suhunya. Kalau sudah letak darjah Celsius sebagai unit pada tajuk itu, PM itu, pada ini, yang lain tu tak perlu letaklah darjah Celsius. Sekali sahaja perlu letak kat tajuk sini. Mesti ada unit. Pemboleh ubah ini mesti pemboleh ubah PB yang tersurat, yang boleh diperhatikan dan diukur. Jangan tulis kadar tindak balas, itu akan salah. Jadi tulis masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan dan unit ialah saat. Tak letak unit terus salah lah. Ini satu markah saja. Okay. Kena berhati-hati, teliti. Kalau tidak, you try, you tak dapat markah. Ini kurang satu markah, sana kurang satu markah. Akhirnya, okay, ini boleh efek pada markah you. Kamu boleh guna pensel lah untuk tulis jawapan ini dulu. Kalau keluar dalam soalan wajib nombor 11 tu, soalan eksperimen terus 2 isi tu, pelajar tak perlu isi ni. Tak perlu isi data ini. Kosongkan sahaja. Kalau kamu jalankan PK tu, kamu perlu isi. Kerana laporan PK itu ada markah lah. Walaupun markah itu tak dimasukkan ke dalam SPM Science, tapi dia adalah kertas 3. Kerja khusus, ada sidil. Apabila semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Pada suhu yang paling tinggi di 50 darjah Celsius, dia akan menggunakan masa yang paling singkat untuk tanda X tidak kelihatan. So ini contoh jawapan. Kamu boleh tulis guna pensel bagi jawapan ini. Kalau dikosongkan tak apa. You tulis supaya you ada satu idea lah. So kadar tindak balas meningkat bermaksud masa yang lebih singkat diperlukan untuk tanda X tidak kelihatan. Tindak balas semakin cepat. Satu per masa you guna 1/23 dapat 0.034. Ini 1/17 0.059. Dalam 3 ke 4 perpuluhan. Jawapan dalam 3 ke 4 perpuluhan. Ini pun kena ada unit per masa ialah per saat lah. Okay, ini grafnya. Kamu perlu ada ini untuk lukis graf. Okay, you guna inilah. Lukis graf. Graf suhu melawan masa. Pada suhu bilik masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan ialah 23. 23. Okey, suhu biliknya ialah 30 darjah Celsius.
Macam mana? Sini ada 10 kan? Actually ini ialah 20. 3 lah. Kamu plotkan graf sendiri ya. Oh, kerana jawapan buku saya kurang tepat. Pada 35 darjah Celsius, masa ialah 17. Okay, kamu plot semula ini kerana graf ini tak ikut skala. Papan contoh jawapan saya. Okay. Skala kat bawah sini dia salah tengok skala. Kalau 17 sepatutnya kat sini. Ini 17. Kan? Maksudnya, kat sini dia pangkal 1. Ini ialah pangkal yang kedua. 40, 14. Ini 40, ini 14. 14 kat mana? Sini. Okey, ini betul. Empat lima masa 12. 45 masa 12. Okey. Suhu 50 masa 10. You sambung ini. You akan dapat bentuk yang inilah. Okay. Sepatutnya ia satu lengkung. Sini jangan guna pembaris. Buat satu lengkung yang licin. Lengkung licin tak boleh ada bucu tajam seperti yang ditunjukkan. Jadi you betulkan. Sebab saya kata jawapan buku bukan sentiasa. Okay. You sambung ini. Nampak bulat sikit lah. Okay, dari sini. Ini tak payah lukis punya. Bila you plot, kamu guna pangkal kecil. Lebih jelas kelihatan. Ini guna bulat lah yang besar ni. Ini tak nampak skala. Graf suhu lawan masa pun sama. Okay, kamu plotkan lah. Okay, yang penting bentuk ialah garis lurus. Manakala graf DA, graf suhu melawan masa ialah satu graf garis lengkung. Pastikan lengkung ini adalah licin. Graf garis lurus boleh sambung guna pembaris.
Jangan lupa pada paksi XY ini kena ada tajuk beserta dengan unit yang berkenaan. Labelkan paksi dengan tajuk dan unitnya. Lengkung perlu licin dan sambung secara freehand. Soalan perbincangan yang pertama, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini? Jawapan ialah PM itulah larut suhu. Suhu larutan natrium klorsulfat. Tak tulis larutan natrium klorsulfat tak apa. Setakat tulis suhu sudah memadai. Okey, seterusnya bagaimanakah faktor di soalan 1 mempengaruhi kadar tindak balas? Dia tengah tanya hubungan kan. Apakah hubungan PM dengan PB? Jawapan sama dengan hipotesis. Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Kadar tindak balas kita tak guna istilah cepat atau lambat. Kita guna istilah tinggi atau rendah sahaja. Okey. Suhu pun sama, tinggi, rendah. Apabila suhu bahan tindak balas lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi. Okey. Nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas berdasarkan eksperimen ini. Semula teknik menjawab bagi DSO ialah tajuk. So, buat catatan di sini sikit. DSO tajuk ialah tajuk ialah bahan atau proses atau keadaan. Bahan, proses, keadaan tak semestinya mesti salah satu daripada 3 istilah ini. Dia boleh lain tau. Dia bergantung kepada soalan juga. Ini adalah format umum DSO saja. Istilah ini tak semestinya adalah satu daripada yang 3 ini saja. Okey. Tajuk ialah istilah yang ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana. Di sini tajuk ialah kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah masa yang diambil oleh PB tersurat kan, masa yang diambil oleh tanda X tidak kelihatan. Ini TP 4 lah kalau dapat jawab.
Cara tindak balas ialah masa yang diambil bagi mendakan kuning terbentuk sehingga tanda X tidak lagi kelihatan. Okey, saya nak tulis semula yang saya nak menunggu. Okey, saya padam. Yang penting ialah pelajar kena faham teknik menjawab. Bukannya tak tahu saling jawapan tepat. Kalau exam keluar sama, tak dapat jawab. Ha. Kadar tindak balas ialah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. X ini ada open and close inverted, single inverted comma. Tambah apabila. Okay, apabila. So, kat sini, okay, DSO. Kamu kena jawab dua perkara. Itu apa yang kamu perhatikan dan apa yang kamu lakukan. Okay, saya bagi alternative answer. Okay, for DSO, you answer two aspects. Satu, what is observed, apa yang diperhatikan, dan what is done, apa yang dilakukan. Kadar tindak balas ialah masa yang diambil oleh tanda X alamak. Saya kena pakai dakwa putih, padam belanja dulu.
Masa diambil oleh tanda S bila kelihatan ialah apa yang kamu dapat perhatikan lah. Apabila itu ialah apa yang kamu lakukan. Apabila mendakan kuning terbentuk. Apabila lautan Acuncur Sulfat bertindak balas dengan atau dicampurkan dengan pun boleh. Dengan asid sulfur cair. Okay, kesimpulan hipotesis diterima apabila suhu bahan tindak balas lebih tinggi, cara tindak balas lebih tinggi. Untuk kesimpulan yang penting, kamu kena tulis ini dulu, hipotesis diterima. Baru ulang semula hipotesis itu. Apabila suhu bahan tindak balas lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi. Inilah cara untuk jawab eksperimen wajib 6. Yang 7, 8 dan 9 pun lebih kurang sama. Anda rujuk dulu buku teks untuk buat. Okey, kita akan bincang kemudian. Sekian, terima kasih kepada semua pelajar.